Mari kita lihat dengan lebih mendalam para pelajar. Peranan yang dimainkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Ini adalah satu bentuk reaksi oleh masyarakat tempatan terhadap pemerintahan Perancis di Algiers. Gerakan penentangan terhadap Perancis ini diketuai oleh Abdul Qadir. Jadi dalam sejarah, bila kita nak menjelaskan tentang sesuatu pengetahuan yang kita ada, iaitu fakta, kita mesti selalu melihat kepada why, who, how, when, where. Sebab itu akan membantu kita mengembangkan pengetahuan kita yang dikatakan sebagai reasoning ataupun takulan. Tengok contoh yang saya berikan ini. Okay, dalam tempoh 2 tahun, Abdul Qadir dilantik menjadi Amir. Beliau berjaya menyatukan pelbagai puak dan mengetuai sepasukan tentera. Okay, ini bagaimana proses reaksi itu berlaku. Amir Abdul Qadir telah menggunakan taktik perang gerila dan hampir sedekad, iaitu 3 tahun, 1842 Masehi. Ini dia telah berjuang menentang penjajah Perancis. Bila? Itu merujuk kepada bila. Jadi penentangan paling hebat berlaku antara tahun 1830-an dan tahun 1840-an. Itu menunjukkan bila berlakunya peristiwa tersebut. Dan di mana berlaku? Where? Jadi beliau berjaya mengalahkan Perancis dalam beberapa siri pertempuran. Jadi wilayah barat Algiers menjadi kubu kuatnya untuk menentang Perancis. Okay, di mana akhirnya Perancis bersetuju untuk mengadakan satu perjanjian. Melalui perjanjian ini, Amir Abdul Qadir diberi kuasa memerintah Oran. Jeneral pada waktu itu, iaitu Jeneral Desmiquels, itu Jeneral Perancis pada waktu itu, telah membuat satu perjanjian dengan Amir Abdul Qadir pada tahun 1834. Jeneral ini turut memberi senjata dan kelengkapan ketenteraan kepada Amir Abdul Qadir untuk mengukuhkan kedudukan beliau di kawasan luar bandar. Walau bagaimanapun, perjanjian ini dirahsiakan daripada pihak Perancis. Itu kerajaan Perancis yang berpusat di Paris. Jadi pada tahun 1837, perjanjian Tafna ditandatangani antara Amir Abdul Qadir dengan pihak Perancis. Itu kemudian. Jadi perjanjian tersebut membagikan beberapa kawasan kepada dua-dua pihak, itu antara Amir dan juga pihak Perancis. Okay, ini adalah satu contoh yang saya katakan tadi sebagai reaksi ataupun tindak balas yang dilakukan oleh Amir Abdul Qadir, iaitu pemberontakan, peperangan menentang penjajah barat, iaitu Perancis. Kalau kita lihat dari segi latar belakang tokoh ini kalau kita nak menjelaskan tentang peranan Amir Abdul Qadir ataupun Abdul Qadir Al-Jazair dalam usaha mereka menentang peluasan kuasa barat di Algeria. Dari segi latar belakang, Abdul Qadir dilahirkan pada 26 September 1807 di Bandar Mascara, iaitu di wilayah Oran di Algeria. Ayahnya Syekh Muhyiddin Al-Hassani merupakan seorang tokoh ulama terkemuka di Algiers. Pengalaman Abdul Qadir ini telah berjaya menanamkan semangat dalam diri beliau dan pulang ke Algiers beberapa bulan sebelum penjajahan Perancis. Dalam tempoh 2 tahun, Abdul Qadir dilantik sebagai Amir dan beliau berjaya menyatukan berbagai puak dan melakukan penentangan terhadap Perancis. Okay, bagaimana peranan yang dimainkan oleh Abdul Qadir ini? Kita boleh lihat dalam beberapa perkara. Contoh, beliau mengetuai gerakan penentangan terhadap Perancis. Pada tahun 1825, beliau bersama ayahnya menunaikan ibadah haji di Mekah, bertemu dengan Imam Syamil, pemimpin dan pejuang Chechen yang berperang menentang penjajah Rusia di negaranya. Mereka membincangkan mengenai politik dan nasib umat Islam. Itu asas. Ini permulaan kepada pengenalan tokoh ini kepada Barat. Abdul Qadir dikenali sebagai seorang ahli sufi dan pejuang gerila yang memainkan peranan menyusun barisan tentera untuk menentang musuh. Antara tokoh lain yang berperanan dalam gerakan penentangan di Algeria ialah Abu Mazi yang berasal dari Maghribi dan datang ke Algiers pada tahun 1835. Beliau menggerakkan masyarakat untuk menentang Perancis
di wilayah selatan Oran. Jadi kalau kita nak lihat peranan Amir Abdul Kadir, pertama mengetuai gerakan penentangan terhadap Perancis. Pada tahun 1832, Abdul Kadir telah mengisytiharkan perang jihad terhadap Perancis. Abdul Kadir telah menggunakan taktik perang gerila dan hampir sedekad sehingga 1842 beliau berjaya mengalahkan Perancis dalam beberapa siri pertempuran, di mana wilayah barat Algiers menjadi kubu kuatnya untuk menentang Perancis. Kedua, kalau kita tunjuk peranannya, mendapatkan hak memerintah Oran. Jadi satu persetujuan dicapai antara Amir Abdul Kadir dengan Jenderal Perancis iaitu Damascus pada tahun 1834, di mana melalui persetujuan ini Amir Abdul Kadir diberi kuasa memerintah Oran. Dan yang ketiga, menandatangani Perjanjian Tafnah 1837. Itu menunjukkan peranan yang dimainkan oleh Abdul Kadir. Ini dalam reaksi dalam melakukan penentangan terhadap kuasa barat iaitu Perancis. Satu lagi peranan penting yang dimainkan oleh Amir Abdul Kadir ialah menghadapi serangan Perancis antara 1841 hingga 1847, di mana Gubernur Jeneral Perancis yang baru iaitu Thomas Robert Begon bertindak menyerang Algiers dan meneruskan perebutan tanah antara Perancis dan Algeria. Manakala peneroka Perancis pula menuntut supaya Algeria digabungkan dengan Perancis. Jadi Abdul Kadir kemudian memaksa Abu Mazi, itu Gubernur Zawawah, pulang ke Maghribi pada tahun 1845. Abu Mazi berjaya menggerakkan penduduk Algiers dan berjaya menewaskan Perancis dalam pertempuran Sidi Ibrahim. Situasi ini membimbangkan Perancis. Lalu Jenderal Begot telah menggerakkan pasukan tenteranya dan merekrut seramai 10,000 orang. Tentera Begot ini telah bertindak ganas ketika menaruh Algiers. Kawasan penempatan di pinggir pantai telah dimusnahkan, di mana Abdul Kadir tidak mampu menahan serangan Perancis dan akhirnya beliau menyerah diri pada tahun 1847. Beliau pergi ke Mesir dan sebab itu tidak ada pemimpin Islam yang berpengaruh untuk mengambil alih tempatnya. Ini contoh peranan besar yang dimainkan oleh Abdul Kadir sebagai pemimpin tempatan, penduduk tempatan yang memberi reaksi kepada peluasan kuasa Perancis di Algeria. Itu memberi reaksi yang dipanggil pemberontakan, penentangan, berperang, menentang siapa? Kuasa barat, iaitu Perancis. Jadi kalau soalan bertanya tentang peranan Abdul Kadir Al-Jazairi, inilah peranannya yang saya jelaskan tadi. Ini bagaimana dia telah mengetuai gerakan menentang penjajah barat, iaitu Perancis. Reaksi yang keempat yang dilakukan oleh penduduk tempatan iaitu Algiers ialah reaksi dalam pelbagai bentuk, terutamanya oleh golongan Algeria muda ataupun Young Algiers. Kumpulan ini telah melakukan ataupun memberi pertama memorandum. Itu satu memo kecil saja, tapi memorandum ni satu petition yang besar. Ini memorandum. Pada tahun 1900, golongan modernis Islam Algiers ataupun Young Algiers telah menghantar satu memorandum kepada pemerintahan Perancis untuk mendapatkan hak mengundi dan melantik perwakilan dalam parlimen. Jadi untuk membolehkan mereka terlibat secara langsung dari segi politik, ekonomi dan kebudayaan. Itu tuntutan yang dibuat. Itu adalah reaksi yang pertama oleh golongan Algiers muda ini. Menghantar memorandum kepada pusat pemerintahan Perancis di Paris. Kedua, menuntut. Mereka membuat beberapa tuntutan. Selepas Perang Dunia Pertama, golongan Algiers muda ini telah memperkenalkan diri mereka sebagai orang Islam Perancis dan berusaha untuk menuntut kemajuan dalam bidang pendidikan dan juga menuntut hak politik sebagai warga negara. Dan satu lagi, mereka juga telah memberi reaksi dengan bekerjasama. Maksudnya bekerjasama dengan lain-lain pendukung modernisasi Islam di Timur Tengah untuk membebaskan diri daripada penjajahan ataupun imperialisme. Mereka juga memberi satu lagi perkara yang penting yang dibuat oleh golongan Algiers muda ini adalah mereka mendesak untuk mendapatkan persamaan hak dan tidak menuntut kemerdekaan. Cuma mereka mahukan persamaan. Ini persamaan dari segi hak,
tapi tidak menuntut kemerdekaan. Jadi mereka telah mendesak berkuasa barat iaitu Perancis untuk memberikan mereka hak sebagai rakyat walaupun tidak menuntut kemerdekaan penuh. Itu adalah bentuk reaksi yang keempat oleh golongan Young Algiers. Bentuk reaksi yang kelima adalah penentangan oleh penyokong PAN Islamis. Gerakan rakyat Algeria yang bangkit menentang penjajah Perancis dengan menjadikan dasar PAN Islamis ataupun pembaruan dalam Islam ini sebagai penyelesaian kepada masalah di negara mereka. Penentangan mereka adalah rahsia dan dipelopori oleh para pengikut tarikat-tarikat tasawuf. Penentangan mereka diurus oleh sebuah jawatankuasa pusat di Istanbul yang terdiri daripada ulama-ulama seperti Abu Al-Huda Al-Saidi Al-Syekh Rahmat. Jawatankuasa ini juga mempunyai cawangannya di Makkah dan cuba menyebarkan dasar PAN Islamis kepada jemaah haji pada waktu itu. Gerakan ini juga berjaya menyekat penyebaran ideologi Kristian di Algiers dan juga di Afrika Utara. Pihak berkuasa Perancis telah menamakan golongan ini sebagai gerakan bersenjata di Algeria. Ini contoh, satu lagi contoh reaksi, iaitu penentangan secara sulit melalui gerakan PAN Islamis. Dan yang keenam adalah kebangkitan Angkatan Persatuan Ulama Algiers. Yang ini pelajar tak jelaskan pun tak apa, sebab yang ini berlaku pada tahun 1935, sebab dalam sukatan kita hanya menjelaskan sehingga tahun 1918 sahaja, di mana Persatuan Ulama Algiers telah ditubuhkan di bawah pimpinan Syekh Abdul Hamid bin Badis bertujuan menyatukan umat Islam untuk menentang cengkaman Perancis. Gerakan ini menyelar pegawai-pegawai pentadbir agama Algeria yang menjadi ejen ataupun bersebahan dengan penjajah Perancis. Kesan daripada ini, banyak sekolah agama di seluruh Algeria dan sekolah-sekolah ini telah dijadikan markas bagi gerakan kesedaran rakyat. Ini sehinggalah nanti membawa kepada kemerdekaan Algiers. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita boleh simpulkan ini bagaimana reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Perancis di Algiers sehinggalah tahun 1918. Jadi Abdul Qadir telah merintis gerakan kemerdekaan di India. Abdul Qadir telah merintis gerakan kemerdekaan di Algiers, di mana penentangan pertama yang dipimpin oleh beliau berlaku pada tahun 1832. Abdul Qadir dikenali sebagai seorang yang tegas serta mempunyai semangat kecintaan yang tinggi kepada tanah air. Beliau juga ialah seorang ahli sufi yang bijak, menyusun barisan tentera untuk menentang musuh. Penentangan-penentangan yang dilakukan oleh penduduk Algiers kebanyakannya berakhir dengan kekalahan. Namun perjuangan jihad ini membakar semangat umat Islam untuk memperjuangkan agama Islam. Kalau pelajar lihat dari segi ini adalah nota ringkas yang boleh kita gunakan sebagai panduan yang mengatakan bagaimana reaksi itu berlaku. Reaksi bermula dengan penentangan Hussein Bey, kemudian Ahmad Bey, Abdul Qadir, dan gerakan Algeria Muda serta pemberontakan Kabiliah. Ini pelajar boleh tambah lagi, pemberontakan Kabiliah. Di mana penduduk di Kabiliah telah melancarkan pemberontakan menentang perluasan kuasa barat di Perancis. Ini antara isu penting yang pelajar boleh jelaskan. Ini bila kita nak membincangkan tentang bagaimana, bila kita menjelaskan tentang bagaimana, kita perlu kaitkan bagaimana reaksi itu memberi kesan kepada perluasan kuasa barat. Dari segi siapa yang membuat gerakan tersebut, apakah tujuannya, bila, di mana, bagaimana dia telah memberi kesan, memberi reaksi kepada penentangan tersebut.